Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana masih setia menonton siri video Minisite Mudah. Okey, kali ini saya ingin menunjukkan cara-cara untuk menguruskan menu pada laman web Minisite Mudah kita. Okey, menu-menu yang saya masukkan adalah menu ini. Okey, menu ini adalah menu-menu yang boleh dilihat oleh pengunjung laman web kita. Okey, abaikan pada menu ni. Ini adalah menu pentadbir saja. Dan menu-menu ini pula hanya akan dapat dipaparkan setelah kita login sebagai pentadbir lah. Okay, jadi hari ini saya ingin menunjukkan cara menguruskan menu di sinilah. Okay, menu untuk ruangan pelanggan. Okay, selain daripada menu di atas, okay, di Minisite Mudah juga kita boleh adakan menu di bahagian bawah lah. Okay, pertama sekali kita perlu login ke ruangan pentadbiran. Okay, setelah kita login, seperti biasalah kita akan nampak menu-menu pentadbiran ni. So untuk menguruskan menu, kita perlu klik pada bahagian menu atau butang menu. Okay, so ini adalah penetapan menu lah, okay, atau setting menu. Okay, di atas ni adalah penetapan utama menu. Okay, maknanya kita nak enablekan atau disablekan menu atas. Okay, sebagai contoh, kalau kita nak disable ni, sekarang dia by default dia ya lah. Bila ya kita nampak menu. Kalau kita set tidak, okay, seterusnya kita kemas gini. Okay, seperti yang anda dapat lihat, menu di atas telah hilang lah. Okay, so itu cara kalau kita nak enablekan menu atas dan menu bawah. Okay, so ni bahagian untuk aktifkan menu atas. Kita perlu pilih here. Dan ini pula adalah bahagian untuk mengaktif atau mematikan menu bawah. Okay. Okay, seterusnya kita ada bahagian align menu. Align menu ni susunan menu. Okay, adakah kita mahu menu berkenaan disusunkan sebelah kiri atau di bahagian tengah ataupun kanan. Okay, ni kita tak boleh nampak lah sebab saya dah disable. So saya enablekan balik. Okay, sekarang ni tengah lah, menu atas tengah. Klik kemas gini. Okay, ini adalah susunan menu atas, align center lah. Okay, tengah. Okay, kalau kiri pula kita klik kiri, kemas gini. Okay, so kita nampak lah menunya ke kiri. Dia tak berapa nampak sangat sebab menu ni banyak. Okay, mungkin saya boleh disablekan beberapa menu terlebih dahulu lah. Okay, sebagai contoh saya nak disablekan berita terkini dan program affiliate. Okay, berita terkini. Okay, ni untuk senarai item-item menu atas lah. Okay, kita boleh tengok ni ada yang status merah ni dia off lah, yang hijau ni dia on. So saya nak disable berita terkini, saya klik yang ni lah. Ni sekarang dia on, saya nak off, klik saja di sini. So berita terkini akan off lah. Okay, kita boleh nampak berita terkini dah tak ada. Seterusnya saya nak disable program affiliate. Okay, program affiliate pun saya nak disable. Okay, so program affiliate dah tak ada. Okay, so ni kita nampak lah menu ni dia align kiri. Okay, kalau align kanan, kemas gini. So dia menu tu di belah kanan lah. Okay, dan begitu juga center lah, seperti yang kita dapat lihat pada mula-mula tadi. Okay, seterusnya di bahagian penetapan menu kita ada pilihan jenis menu. Okay, so menu yang kita sedang pakai ni atau yang sedang kita gunakan ni adalah menu butang kelabu. Okay, dari jenis butang lah, butang kelabu. Okay, seterusnya kita ada butang merah. So pengguna boleh pilih lah. Okay, butang merah ni sama macam menu admin ni. Dan seterusnya kita ada butang biru. Okay, so kita boleh lihat lah butang ni biru, ada fungsi mouse over kat sini. Okay, dan kita juga ada menu teks dalam bentuk teks biasalah. Okay, so ni jenis teks satu lah. Okay, dia dibahagikan menu ni mengikut pipe. Okay, seterusnya kita ada lagi menu teks 2. Okay, ni pun menu teks juga, ada dash lah, dia menggunakan dash untuk mengasingkan setiap menu. So insyaAllah dari masa ke semasa saya akan tambah jenis-jenis menu lah di bahagian ini. Okay, so saya nak gunakan menu butang. Ada juga butang hitam. Okay, so ni jenis butang hitam lah. Okay, so saya suka butang kelabu. So kita pilih lah mana-mana menu yang kita suka dan kita boleh aktifkan lah.
Okey, so ni adalah butang kelabu align right. Okey, align right. Okey, seterusnya di bahagian menu ni kita ada senarai item-item menu atas, dan kita ada juga senarai item-item menu bawah. Okey, so ni menu bawah lah. Kita boleh nampak ada menu bawah. So menu bawah ni kita boleh lihat cuma ada halaman utama dan hubungi kami. So ada halaman utama dan hubungi kami lah. Okey, untuk menu atas pula kita ada halaman utama. Okey, hijau ni menentukan atau menunjukkan menu item ni aktif. Kita ada halaman utama, kita ada ruangan pelanggan dan hubungi kami. Okey, pertama ruangan pelanggan dan hubungi kami lah. Okey, so begitulah basically fungsi-fungsi menu tu. Okey, di sini kita dapat lihat ada TB link. Okey, TB link ni adalah target blank. Maksud yang saya maksudkan di sini, TB link adalah target blank lah. Target blank maksudnya kalau menu tu kita nak bila diklik dia buka new window. Okey, ataupun dia buka pada new tab lah. Okey, sebagai contoh program affiliate, okey, ni kita dah disable. Okey, saya nak edit dulu. Saya nak jadikan program affiliate ni di bawah lah. Okey, so ni adalah contoh jika kita nak tukar item-item menu tu daripada atas, ataupun kita nak pindahkan dia daripada menu item atas kepada menu item di bahagian bawah lah. So program affiliate dia akan link ke halaman affiliate. Target blank ya, maksud dia link untuk buka window baru lah. Okay, sekarang ni dia dekat atas, so saya nak tukar dia ke bahagian bawah. Okay, dan saya nak aktifkan dia semula. Okay, kita ada juga susunan di sini lah. Okay, kita boleh tengok susunan ni later. Kita kemas kini item menu dahulu. Okay, so kita tengok di menu bawah. Okay, dah ada program affiliate lah. Okay, so TB link yang saya masukkan tu, bila kita klik dia buka window baru. Okay, so tu masuk TB link lah. So mana-mana menu yang kita gunakan, okay, menu atas ke menu bawah ke, kita boleh set dia sebagai TB link. Okay, TB link tu maksudnya target blank lah. Okay, so target blank program affiliate ni dia target blank. Yang lain-lain semua dia tak ada. Tak ada maksudnya bila klik tu dia dalam page yang sama lah. Okay, kalau kita klik mana-mana ni dia dalam window yang sama. Okay, dia masih buka dalam window yang sama. Itu juga ruangan pelanggan, okay, dan juga hubungi kami. So dia akan buka pada page yang sama. Kecuali menu program affiliate ni, dia akan buka ke window barulah. Okay, so tu maksudnya fungsi TB link tu lah. Okay, so di sini MSN telah memudahkan pengguna-penggunanya. Kalau kita nak enablekan atau disable, kita boleh enablekan dengan klik butang edit dan kita kemas kinikan seperti yang saya tunjuk tadi, ataupun kita boleh terus klik kepada bahagian status. Okay, sebagai contoh mengenai kami, saya nak onkan mengenai kami, saya just klik ikon merah tadi, dia akan jadi hijau semula. Okay, dan kita lihat mengenai kami pun dah ada lah. Okay, begitu juga dengan produk, perkhidmatan, bonus dan lain-lain menu item yang telah disediakan. Okay, begitu juga untuk menu bawah. Okay, sebagai contoh menu bawah saya nak onkan produk, kita just klik produk. Okay, dan kita dapat lihat menu produk telah disediakan lah. Okay, so setiap menu-menu ni bila kita klik, kita boleh masukkan isi kandungan atau konten lah. Okay, so ni adalah page produk lah. Okay, so itu dia basically fungsi menu lah. Okay, so tadi saya dah tunjukkan cara nak aktifkan atau nak disablekan. Saya tunjuk juga cara untuk kita nak kemas kini. Okay, kita klik ikon pen ni untuk kemas kini. Okay, so ni kita punya menu mengenai kami lah. Okay, kita boleh setting kat sini dan juga susunan dia. Okay, di susunan 2. So halaman utama susunan 1, mengenai kami susunan 2 lah. Mengenai kami ni, sebab tu dia di sini lah. So kalau kita nak ubah-ubah mengenai kami ni, nak buat dia selepas ruangan pelanggan, ataupun ruangan pelanggan ni nak ubah dia ke depan, so kita boleh susun item-item tu mengikut bahagian susunan ni. Okay, saya demo satu lah. Contoh mengenai kami nak pergi ke ruangan pelanggan. Okay, kalau kita tengok logik dia 1, 2, 3, 4 lah kan, dia punya susunan dia. Tapi kalau kita tengok dulu dekat menu ni, susunan dia bukan sebegitu, sebab kita ada banyak item menu. So ni adalah susunan dia lah sebenarnya.
Okey, so kita nak pindah mengenai kami ni ke belakang ruangan pelanggan. Okey, maknanya saya nak jadikan menu ni di belakang ruangan pelanggan. Mana ruangan pelanggan di depan lah. Okey, first sekali ruangan pelanggan ni kita perlu edit. Kita jadikan dia nombor 2. Seterusnya klik kemaskini item menu. Okey, so ruangan pelanggan dan mengenai kami susunan nombor 2 lah, sama juga nombor 2. So kita perlu edit pula menu item mengenai kami untuk dijadikan sebagai susunan nombor 3. Okey, so ruangan pelanggan mengenai kami, walaupun dia telah berkedudukan di nombor 3, tapi lebih baik kita edit dia untuk jadikan dia nombor 3 lah. Kita boleh tengok di sini dia sama-sama nombor 2. Okey, so kita edit dia sebagai nombor 3 lah, kemaskini. Okay, so mengenai kami akan berpindah ke belakang dan ruangan pelanggan akan berpindah ke depan. Okey, ruangan pelanggan mengenai kami. So begitulah basically cara untuk kita menyusun lah. Okey, ruangan pelanggan dan mengenai kami. Okey, mengenai kami ni pun konflik juga dengan produk nombor 3, tapi tak mengapa sebab produk ni kita tak aktif. Jadi produk tak ada lah. Kalau kita aktifkan, produk tu akan berada di depan mengenai kami. Jadi tu tak menjadi masalah lah. Okay, so tu basically cara untuk menyusun menu, untuk mengaktifkan atau tidak aktifkan menu. Okay, dan juga cara-cara untuk mengemaskini menu lah. Untuk menghapuskan menu, kita perlu klik pada button tanda merah ni. Okay, sebagai contoh saya nak delete ataupun saya nak hapuskan menu tawaran istimewa. So kita klik pada ikon ni, dia akan keluarkan pengesahan lah. Okay, adakah kita pasti untuk menghapuskan menu ni? Ya, hapuskan item menu ni. So kita boleh hapuskan lah. So menu tu dah tak ada lah, tawaran istimewa dah tak ada. Okay, kita telah hapuskan. Okay, sama juga untuk senarai item menu atas dan senarai item menu bawah. Fungsinya sama, kita boleh aktif atau deaktifkan, kita boleh edit atau kemaskini, ataupun kita boleh hapuskan item-item menu ni. Okey, dan yang terakhir sekali kita ada tambah item menu baru. Okey, so item menu baru ni kita boleh buat apa-apa saja. Okey, sama ada kita nak linkkan item-item menu ni pada page yang kita telah sediakan, yang telah MSM sediakan, ataupun kita nak masukkan URL lain. Okey, ataupun link ke page lain lah. Sebagai contoh, saya nak linkkan ke saya punya Facebook. Okey, fanpage Facebook. Okey, sebagai contoh fanpage mini site mudah. Okey, so kita boleh masukkan URL sini lah. Okey, kita perlu pilih URL lain. Okey, supaya kita boleh linkkan ke URL lain lah. So kita boleh gunakan fungsi link ke URL lain ni untuk link ke mana-mana page atau URL yang kita perlukan. Okey, sebagai contoh kita nak linkkan kita punya blog ke, okey, nak linkkan ke kita punya forum ke dan sebagainya lah. So kita boleh gunakan fungsi ni, target blank. Okey, seperti biasa, kalau biasanya lah, kalau kita nak link ke page yang dalam page yang sama, kita tidak perlu link ke window baru lah, target blank tadi tu. Okay. So dalam kes ni dia sebab link ke page luar, saya nak jadikan dia target blank. Maksudnya bila user klik menu ni, dia akan buka ke page baru atau window baru. Okay, so menu ni kita nak buat di mana? Atas ke bawah? So kita boleh pilih di sini lah. Okay, sama ada nak jadikan menu atas atau menu bawah. Okay, seterusnya kita boleh aktifkan atau tidak aktifkan lah. Kalau kita nak terus pakai, kita pilih aktifkan lah. Okay, so saya nak jadikan dia sebagai menu. Okay, menu atas lah. Menu atas panjang pula panjang tak cantik. Mungkin kita boleh buat di bawah lah. Okay, fanpage mini site mudah, atau pendekkan sikit fanpage MSM. Okay, so saya nak jadikan dia menu bawah. Okay, klik tambah. Okay, kita boleh juga susun terus di sini jika perlu. Okay, so kita boleh susun-susun lah menu item kita. Okay, so dah ada dah fanpage MSM, tapi sebab panjang sangat dia turun ke bawah lah. So macam kes ni mungkin ada certain menu kita boleh disable. Okay, saya nak disable menu produk. Okay, so cantik lah.
fanpage MSM. Okay, yang target blank tu bila kita klik dia buka window baru. Okay, so tu TB link lah. Okay, so tu fungsi untuk menu. Okay, basically untuk video tutorial ni saya dah tunjukkan cara nak meletakkan menu. Okay, nak set menu atas ke menu bawah ke, nak enable disable kan. Okay, boleh pilih alignment menu tu. Okay, jenis menu, okay, warna-warna menu atau menu jenis teks ke dan sebagainya. Dan kita boleh disable atau enablekan menu-menu item. Kita boleh kemas kini, kita boleh hapuskan untuk menu atas dan menu bawah, dan seterusnya tambah menu baru. Okay, so itulah basically video tutorial pada kali ini. Okay, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.